Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi nikmat iman dan Islam, dan alhamdulillah Allah Taala masih lagi memanjangkan usia kita, memberi kita peluang untuk melakukan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi memilih kita berada di dalam majlis ilmu Allah, seperti mana kita berada dalam taman-taman syurga Allah. Dan alhamdulillah kita masih lagi berada di bulan Syawal dan boleh lagi beraya. Itu yang paling penting. Baik tuan-tuan, puan-puan, bismillah rahmatullah sekalian. Sebelum saya nak meneruskan kuliah pada malam ini baru pertama kali saya datang kan. Bak kata orang tak kenal maka tak cinta. Nama yang diberi di dalam IC Muhammad Saleh bin Abdul Sahar, ataupun orang selalu panggil Ustaz Saleh Sahar. Tuan-tuan boleh Google nama saya atau YouTube nama saya, memang ada keluar lah. Orang upload dalam YouTube kan, orang Google kan. Saya bertugas di Majlis Islam Selangor Shah Alam Baitul Mal, sebagai ketua bahagian dakwah dan pemasaran. Saya tinggal di Kota Puteri, Ijuk, Rawang. Daripada Kota Puteri tuan-tuan, jauh tu kan. Orang tengok Seremban ke Seremban macam sejam setengah kan. Bukan sejam setengah tuan-tuan. Hujung minggu ni orang beraya sakan. 2 jam setengah nak 3 jam sampai. 2-3 kali berhenti. Sakit pinggang tu. Kuliah sat je. Kan? Dan untuk makluman tuan-tuan lah, saya pun sebenarnya baru keluar daripada hospital 2 minggu lepas. Saya buat prosedur sleep disc, tapi saya tak guna kaedah operate, saya guna radio frekuensi. Ni yang kali kedua lah. So nampak tu orang badan tengok, nampak sihat je. Memang nampak sihat, tapi sebenarnya kita dah operate tu, kita tak guna operate bedah, kita guna jarum tu. Dia masukkan jarum betulkan. Saya dah 2 kali dah buat lah kan. Dan alhamdulillah saya dapat juga sampai ke sini kan. Saya sebenarnya tuan-tuan, saya dah duduk Negeri Sembilan ni pada tahun 1984 sampai 1992. Saya lahir dekat Johor, Segamat, bangsa Johor. Dan tinggal di Gomeh, KTM Gomeh. Bapak saya, arwah bapak saya, dia kerja kat Kemas, station master di situ. Sejak saya lahir tahun 84 sampai 1992. Lama lah. Kemudian 93 saya pindah dekat Selangor. Belajar sekolah dibesarkan dekat sana sebab arwah bapak saya nak pencen. Tahun 93 sampai sekarang saya dekat sana lah. Kan? Maknanya tuan-tuan, awal kelahiran saya memang saya duduk Negeri Sembilan. Cuma lama dah saya tak cakap Negeri Sembilan. Lama dah kan. Sekolah menengah agama pernah sekolah agama dekat Seremban Abim. Sekolah menengah agama Islam Seremban Abim. Jalan Datuk Kelana Makmur tu. Abang sulung saya, dia kahwin dengan Ongkol Lukilah, duduk Seremban. Dia dekat Seremban lah, tapi saya tak tidur rumah dia. Malam ni saya nginap rumah penginapan persendirian. Nak balik Ijuk jauh boh. Kan? Balik malam ni duduk situ dulu lah. Esok baru pergi rumah abang, baru balik. Lebih kurang gitulah. Kalau tuan-tuan perasan, kadang-kadang ustaz ni cakap macam orang Kedah. Saya, isteri pertama saya orang Kedah. Orang Kedah isteri pertama. Isteri kedua belum lagi lah. Saya sembang ustaz ni. Suspend kan. Ustaz ni saya sembang. Tak betul-betul. Isteri saya pertama insyaAllah, yang pertama dan terakhir insyaAllah. Kita bukan takut bini menakut-nakut dengan kita. Kan? Isteri saya orang Kedah kan.
Tu dah kereta saya nombor plate Kedah. Kan? Dan saya bertugas di MAIS ni dah hampir 10 tahun, 11 tahun lebih kurang lah. Pada tahun 2012. Dan sebelum itu saya mengajar di UiTM Terengganu selama 2 tahun lebih, pensyarah di sana. Tu kadang-kadang saya terkeluar selain Terengganu sikit. Ingat saya Terengganu, saya bukan Terengganu lah. Sebab saya pernah mengajar di sana. Dan sebelum saya mengajar di UiTM tu, saya terlibat dalam sektor perbankan. Saya kerja di bank, kan? Bahagian syariah produk lah. Lebih kurang begitulah, sebut sedikit latar belakang. Dan kadang-kadang bila duduk di MAIS ni tuan-tuan, dan saya ni mengajar lebih fokus kepada bab pengurusan harta yang melibatkan harta pusaka, faraid, wasiat dan hibah. Kalau dekat Negeri Sembilan ni, Baituman Negeri Sembilan ni ada je para asatizah kita yang duduk mengajar, kan? Boleh je jumpa Baituman Negeri Sembilan. Tapi AJK nak panggil saya juga, saya main jugalah. Satgi kata ustaz sombong, tak mau datang kan? Kita datang jugalah, kan? Alhamdulillah dapat juga hadir. InsyaAllah tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, malam ni kita nak bincang santai-santai saja, walaupun tajuk macam agak suspend juga, kan? Bicara saka bukan saka, bicara pusaka bukan saka. Pasal apa tajuk tu, kan? Orang tanya. Dia sebenarnya cerita. saya mengajar bab faraid. Kuliah saya di Merata. Dekat Selangor ni Merata kuliah saya. Kan? Kadang-kadang masuk KL sikit jugalah. Ada sahabat-sahabat panggil. Ada satu tempat tu, masjid tu. Masjid tu besar. Masjid besar, tiang banyak, jemaahnya tak ramai. Itu biasa. Kan? Tiang lagi ramai pada masjid. Jemaah yang datang. Kan? Bila saya mengajar, adalah jemaah ada yang duduk belakang tiang dan sebagainya. Saya mengajar bab pusaka. Cerita bab pusaka ni apa semua. Habis je waktu isyak, lepas mayan isyak tu saya balik. Nak balik tu ada seorang haji kat belakang tu, dia tanya saya, "Ustaz, nak tanya soalan sikit ya." Kita pun tanya pasal apa ni? Dia pun cerita lah. Semalam Ustaz, saya termimpi jumpa arwah mak saya datang bawa bawa mangkuk apa entah macam keminyan tu, kain kuning, ada keris. Dia bawa lah. Dia nak bagi kat saya. Dalam mimpi tu dia tanya, "Ustaz, adakah dia nak bagi saka kat saya, Ustaz?" Saya pun duduk penuh. Pasal apa tanya soalan saka kat saya ni? Tadi Ustaz bukan mengajar saka. Ni masalah kalau lena dalam kuliah. Saya kata saya tak mengajar saka, saya mengajar saka. Tadi Ustaz mengajar saka. Tak masalah Ustaz, saya masuk lewat tadi. Lepas tu terlena kat belakang. Sungguh tuan-tuan, lena. Dia kalau kuliah lena ni habis lah tuan-tuan. Dia dengar lain. Dia dengar lain, dia cerita dengan orang lain. Sebab tu kadang-kadang bila mana kita duk mengaji ni, kita kena faham. Kemudian kalau kita tak faham, kena tanya betul-betul. Kadang-kadang bila kita rasa macam kita faham, sebenarnya kita tak faham. Kemudian kita cerita dengan orang. Dan orang kan beritahu, ustaz ni cakap macam ni. Pasal ustaz ni cakap macam ni, dia macam lagu-lagu ustaz pula. Ni kadang-kadang kena hati-hati. Sebab tu kadang-kadang bila mana kita mengaji ni, benda yang kita tak faham kena tanya. Dia bila tak tanya tu yang kadang-kadang kita tak apa nak faham. Kita keliru. Maka pada malam ini tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, kalau ada persoalan tanya je. Jangan risau, jangan segan silu, tanya je. Susah nak jumpa saya ni. Setahun sekali je. Setahun sekali. Kalau jumpa pun tuan-tuan boleh
pinjam, datang pinjam buat muka sedih. Kemudian bila tanya bila hang nak bayar? Hujung tahun lah. Hujung tahun bila tak tahu tuan-tuan. Ni masalah juga ni. Kadang-kadang kita nak minta jadi malu tau. Padahal kita yang bagi hutang tau. Kita jadi malu. Hutang aku bila nak bayar? Kita jadi segan. Aku tahan. Kan tanya balik. Ni masalah tuan-tuan. Orang mati dalam keadaan hutang, amalan tergantung, sia-sia, roh tergantung. Sebab tu hutang kena urus dengan baik. Termasuk hutang dengan Allah Ta'ala. Zakat. Contoh, si mati ni meninggal dunia. Dia baru umur 50 tahun. Lagi 5 tahun nak pencen. Duit KWSP dia tak keluar lagi. Maka dia kena waris dia kena keluarkan duit KWSP dulu dan kena uruskan zakat dahulu. Lunaskan zakat dahulu. Itu hutang dengan Allah Ta'ala. Kalau dia masih belum nunaikan haji, upah badal haji. Kalau bulan puasa dia ada tinggal, bayar fidyah. Bayar fidyah. Fidyah nak bayar kat mana? Bayar dekat Baitul Mal lah. Baitul Mal Negeri Sembilan. Pergi Majlis Besar Negeri Sembilan. Ya? Ada tanya? Macam mana? Tak ada. Macam mana? Ya, betul. Tapi kalau tak mati pun tak apa. Boleh? Contoh. Kalau dia sakit bersangatan. Maksudnya, dia tak boleh berpuasa. Puasa je meninggal. Puasa je meninggal. Dia memang tak boleh puasa. Doktor kata, makcik tak boleh puasa. Kalau makcik puasa, naya. Memang tak boleh puasa. Maka dia kena bayar fidyah. Silakan. Bekas suami saya dah meninggal. Okey. Dengan geram tanah tu ada nama bekas suami saya dengan tanah dengan rumah. Tapi bila suami saya sakit, dia dah tak boleh cakap. Adik ipar saya bekas ipar, dia bawa perbuang dengan mak mentua saya sekali. Pakat ubahkan nama bekas suami saya, bubuh nama adik dia Fatimah ni. Pindah milik? Dia pindah milik. Tapi tanpa ketahuan anak saya 4 orang. Kita pun tak tahu. Oh. Macam mana tu? Sekarang geran tu, nama anak adik ipar dia boboy tu. Okey. Nama saya tak, bekas suami saya dah tak ada nama. Oh. Tapi geran bekas tek tu, masih kat saya ada nama bekas suami saya. Maksudnya bekas suami masa tengah sakit teruk masa tu? Tu yang payah tu. Dia sebabnya dalam kalau kita nak bicara pusaka, dalam kaedah undang-undangnya kita kena tengok geran tu atas nama siapa. Tetapi kalau masa hidup, macam contohlah bekas suami tengah sakit dan sebagainya, berlaku unsur-unsur penipuan, maka dia telah mengambil hak dia. So kalau kata anak-anak tu, katalah anak-anak si mati, anak-anak waris lah. Kalau dia nak tuntut semula, dia kena bawa tuntut lah. Kena bawa ke mahkamah benda tu. Tapi nama geran tu yang original bukan nama. Sungguh, betul. Tapi kalau dia nak bawa lah, anak-anak nak tuntut, dia panjang kes. Cerita ni akan panjang. Tapi persetujuan dengan bekas mak mentua saya lah. Tapi arwah bapa mentua saya memang letak nama bekas suami. Tapi mak mentua ni syubahat dengan anak. Masalah tu. Tapi yang mati pun anak dia juga. Ya. Tapi dia apa? Betul. Dia cerita dia macam ni. Orang sakit, dalam surat khabar pun dia keluarkan. Orang sakit, dia main datang ambil cop jari. Cop apa semua kan. Tapi lah ni saya tak pastilah. Kalau nak buat pindah milik dan sebagainya, pegawai pendaftar atau sebagainya, dia kena tengok orang yang buat tu. Sama ada pemikirannya waras ataupun tidak. Kalau sakit, dia tidak ambil. Yang terbarulah. Saya tak tahu tu tahun bila punya buat. Lama cerita kan. Itu kena buat permohonan semula. Kena buat pembatalan. Ataupun dia kena, anak-anak waris kena buat pembatalan atau lawan balik di mahkamah lah. Tapi panjang cerita lah. Dan memerlukan modal yang banyak. Kalau kata tanah sekarang kera, tak payah. Buang duit je. Besar. Kalau besar bernilai tak apa. Dekat mana Pekan Seremban tu? Dia tengok lah. Kalau rasa berbaloi, buat tuntutan semula. Kalau rasa tidak berbaloi, tak payah. Dia tengoklah, kena bincang balik. Tapi kalau ada unsur-unsur macam tu, maka ia melakukan unsur-unsur penipuan. Dia mengambil hak yang bukan dia punya hak sebenarnya. Tak boleh, haram. Yang saya bacakan tadi, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tak boleh. Itu cerita pasal penipuan dalam bab usul pusaka. Tak boleh lah. Itu cerita panjang. Okey, baik. Kemudian, yang ketiga apa pula? Yang ketiga, wasiat ataupun tuntutan harta sepencarian. Dekat Malaysia ni, tuntutan harta sepencarian ada 3 keadaan. Pertama, apabila berlaku kematian. Contoh, suami meninggal dunia, isteri nak tuntut harta sepencarian. Boleh tak? Boleh.
Maksudnya, sebelum nak agih harta secara faraid, nak bincang harta pusaka dahulu, isteri boleh tuntut harta sepercarian dahulu. Sebab apa? Portion bahagian isteri tak banyak. Katalah, suami meninggal, ada anak, isteri dapat 1/8 je. Itu kalau seorang isteri. 3 orang isteri, 1/8 bahagi 3. Padan muka. Padan muka. Tapi nak buat macam mana? Tak, jodoh. Okeylah. Yang penting kalau kahwin lebih, pastikan berdaftar. Tuan-tuan, saya mengajar banyak tempat dah. Ada kes dia kahwin 2, kahwin 3, kahwin kat Siam. Balik Malaysia tak daftar. Anak besar-besar dah. Ada seorang haji tu, mai jumpa saya. Saya cakap apa? Bila nak bicara pusaka, syarat kena ada sijil yang sah. Walaupun daftar ni, kalau nikah dekat luar, memang sah, hukumnya sah. Tapi pendaftaran tu ada tak? Wujud tak? Tak wujud, bimbang, takut pendaftaran itu ataupun perkahwinan itu tidak sah. Bila saya sebut macam tu, ada seorang mai haji berjumpa. Ustaz, saya sebenarnya ada kahwin. Nombor 2, Ustaz, kahwin kat Siam. Kejut saya. Dah lama dah Ustaz. Dia kata, anak besar-besar dah. Oh ya, habis ada sijil perkahwinan tak daripada Malaysia? Tak ada Ustaz, sijil Siam ada lah. Terkejut kan? Memang kahwin kat Siam. Memang jangan terkejut. Kan? Kemudian dia tanya saya, habis Ustaz nak buat macam mana? Saya kata, pergi mahkamah syariah, buat pengesahan perkahwinan. Dia kata, Ustaz, kalau pergi mahkamah, saya kena tangkap. Hakim tak tangkap haji lah, buat apa? Dah tua-tua nak tangkap siapa kan? Dia buat pengesahan tu, contohlah, dia pergi Siam, memang ada sijil. Dekat Siam, tuan-tuan, kat Songkhla, memang ada pejabat agama dia. Pejabat agama dia besar. Lagi besar daripada pejabat agama kat Malaysia ni. Ada, memang ada. Kalau dia menikah, dia ikut pentadbiran agama di sana, di Songkhla dan sebagainya, dia balik Malaysia, dia buat pengesahan di mahkamah syariah. Hakim tengok, kalau hakim katakan sah, dia kena denda je. Sebab dia tidak memaklumkan pendaftaran itu. Dia tidak memaklumkan awal. So, kena bayar 1,500 je. 1,500 atau penjara. Risau dengan penjara. Alah Ustaz, dengan penjara tu risau. Jangan risau je. Haji dah tua, dia tak tangkapnya. Dia risau tu. Sebab apa? Dia yang penting dia kena daftar. Kalau tidak daftar, katalah dia meninggal dunia, isteri yang nombor 2 nak tuntut buat harta pusaka, harta sepercarian dan sebagainya, susah. Sebab sijil nikah dekat Siam. Dia kena, isteri dia, balu si mati ni kena buat pula tuntutan dekat, kena buat pula pengesahan dahulu sebelum nak buat tuntutan. Panjang cerita. Saya, tuan-tuan, saya dekat rumah saya tu, saya pindah tahun 2016, saya beli rumah kat sana. 2013, saya pindah. Bila rumah dah siap, masuk 2016. Adalah seorang kontraktor tu orang Pakistan. Tinggal repair-repair. Saya tanyalah, nama dia Afzal. Afzal, you dah kahwin ke? Sudah kahwin, Ustaz. Dengan siapa? Orang Pakistan juga? Tak, Ustaz, orang Malaysia. Orang Malaysia kan dia suka cek orang Pakistan itu macam-macam. Kita orang tak berapa nak mancung sangat kan. Itu saya tanya, nikah kat mana? Nikah kat Siam, Ustaz. Siam juga. Lepas tu saya tanya, pasal apa nikah kat Siam? Keluarga dia tak bagi. Tak ada setulah senang cerita lah. Lepas tu saya tanya, ada buat pengesahan dekat Malaysia tak? Kena buat ke Ustaz? Kenalah, nanti you ada anak, nanti nak register sekolah, payah. Lepas tu dia fikir, habis Ustaz nak buat pengesahan di mana? Mahkamah syariah lah. Dia dengar mahkamah je takut. Macam haji tadi juga. Nanti saya kena tangkap lah Ustaz. Tak ada, jangan risau, buat pengesahan. Tahun 2016, saya nasihatkan dia buat pengesahan. Sebelum PKP tahun 2019, saya tu jumpa dia. Saya tanya dia, Zal, dah settle ke? Alhamdulillah Ustaz, sudah settle. Settle lah tuan-tuan. Saya tanya, berapa kena bayar? Kena denda je Ustaz, 1,500. Okey lah. Ada kena tangkap tak? Tak ada Ustaz. Tak ada Ustaz, tak ada. Dia kena denda. Isteri dia kena 3,000. Okey lah, janji dia ada sertifikat sijil yang sah pendaftaran. Tujuannya apa? Contoh, kalau dia ada anak, dia memang dah ada anak dah. Nak daftar anak sekolah, nak urusan benda-benda lain, senang. Kalau kata dia mati, nak urusan bicara pusaka dan sebagainya, mudah. Itu sebab tu pendaftaran, rekod tu penting. Maka dalam kes ni, saya kata kena ada pendaftaran. Kemudian, barulah isteri boleh buat tuntutan harta sepercarian. Tuntutan harta sepercarian ni, dia dekat Malaysia ni 3. Iaitu bila berlaku kematian, bila berlaku penceraian, ketiga bila berlaku poligami. Itu ada kaedahnya undang-undang tuntutan atas perceraian. Dalam bab kematian, isteri memang rajin tuntut atas perceraian. Kalau suami meninggal dunia, isteri paling ramai. Salah ke? Tak salah. Tuntutlah. Macam saya dijemput dengan Minggu Wanita dulu. Dekat TV Media Prima. Bukan Media, Astro Prima. Yang interview saya tu Elizad. Dia tanya pasal tajuk harta perceraian.
Bila saya cerita tajuk atas pencarian, ramai perempuan telefon. Tanya, macam mana ho? Tapi kalau kata, isteri meninggal dunia, suami hidup, suami boleh tuntut atas pencarian tak? Boleh. Tapi jarang suami nak tuntut atas pencarian. Sebab bahagian dia lebih lah. Bahagian banyak suami. Yang rajin suami ni dituntut isteri baru. Tu rajin. Sungguh tuan-tuan. Tak Ustaz, tak, saya tak. Jangan sembang kemas ha. saya dekat Selayang tu ada kuliah bulanan. Saya dibesarkan bila saya pindah pada Gemas 93, saya duduk kat Selayang. Saya duduk dekat Selayang 93 sampailah saya sekarang. Sekarang ni saya duduk Selayang tapi sepadan kan. Saya kuliah kat situ kuliah bulanan. Kira abang-abang situ, kira orang-orang tua pada saya tu semua saya kenal lah. Ada kes nama dia Abah Alim. Alamak dah rekod dah. Harap dia tak dengar. Dia kahwin, kemudian isterinya meninggal, tak silap umur masa tu isteri dia 41 ke 42. Dia 40 lebih lah. Isteri meninggal, mengejut tiba-tiba. Rupanya isteri ada kanser, tak tahu, dia pun tak tahu, tak silap saya. Isteri meninggal. Bila isteri meninggal, yelah kita kuliah lah bulanan kat situ. Setiap saya kuliah, saya nampak muka dia muram durjana, tuan-tuan. Saya tanya, bang, pasal apa bermuram durjana ni? Dia kata apa? Sedih lah Ustaz, teringat isteri. Isteri baru 3 minggu meninggal. 3 minggu nak dekat sebulan kan. Sedih lah, dia kata. Sedih lah Ustaz, teringat. Saya pun cakap, alah bang, nikah lagi lah. Dia marah saya. Hesh, Ustaz ni main-main pula. Dia marah saya tuan-tuan. Minggu depan dia nikah tak ajak saya. Tu saya geram. Sembang lah. Saya sebelum mai datang tu saya pergi kenduri nikah, kenduri kahwin dekat Selayang lah. Saya jumpa, bang, macam mana bang? Okey bang, isteri sihat? Dia gelak-gelak je saya. Bang saya bang nikah tak ajak saya. Dia gelak kan. Maknanya apa tu fitrah. Saya kata fitrah. Orang lelaki nak nikah, fitrah. Orang perempuan jarang nikah. Sebab apa? Dia kalau dah ada anak cukup lah. Sebab apa? Anak-anak ni kalau ada masalah dia akan call anak-anak. Percayalah. Arwah pak saya meninggal lah, mak saya duduk ni. Saya tengah meeting kat mesyuarat, dekat pejabat. Saya tengah mesyuarat apa semua, mak saya call. Apa hal ni kakak mengisi? Kita risau lah kan orang tua kan. Apa saya apa mak? Ni bil api tak sampai lagi. Saya kata TMB bagi free lah tu. Dia risau. Biasa kalau mak ni kalau ada anak-anak dia sedang. Dia akan mengadu masalah dengan anak-anak. Tapi kalau katalah mak meninggal dulu, bapak tinggal seorang-seorang, dia tak akan cerita masalah dengan anak. Apa barang? Dia akan cerita masalah dengan pasangan dia je. Sebab tu dia nak nikah, sebab ada pasangan dia nak cerita. Dia bukan nak cerita sangat dengan anak-anak pun. Anak-anak sampai, macam mana? Nak makan dah? Tu je tanya. Tu dah. Dia tak cerita. Itu sebabnya, tu fitrah. Tak boleh dinafikan. Baik. Itu berkenaan harta pencarian. Dan wasiat ni cerita panjang. Saya nak kupaskan malam ni, tak sempat. Kan? Wasiat ni, orang beranggapan bahawa wasiat ini, dia wasiat kepada waris. Kan? Orang kata tu, Ustaz, saya nak mewasiatkan harta saya kepada anak saya. Selalu orang berfahaman begitu. Sedangkan dalam hadis Nabi dia ada sebut, la tajuzu wasiyatu liwaris. Tidak harus berwasiat kepada ahli waris. Sebab apa? Waris dah dapat harta secara faraid. Tetapi boleh tak wasiat kepada waris? Adakah jatuh haram kalau wasiat kepada waris? Illa ayyasha aw warasahu. Melainkan waris-waris itu setuju. Maksudnya, kalau nak wasiat pada waris, dia tak jatuh haram lagi. Dia perlu persetujuan waris. Kalau waris setuju, tak ada masalah. Boleh. Maksudnya dia tak ada istilah wasiat pada waris tu haram. Tak ada. Wasiat pada waris, dia perlu dapat persetujuan waris. Contoh, kalau kita ada anak 2 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Kita cakap dengan anak kita, nanti kalau abah mati nanti, harta ni bagi sama rata. Itu wasiat tu. Abah nak harta ni bagi sama rata. Abah dia mati. Lepas tu, adik perempuan dia teringat. Bang, abah pesan kan masa dia hidup, so bagi sama rata. Abang dia kata apa? Kalau ikut faraid, abang ni lelaki. Abang bahagian lebih. Cakap tu kan. Adik perempuan, bahagian 1 bahagian. Tak apalah, abang raikanlah wasiat abah. Maknanya dia setuju dengan wasiat bapak dia. Maka dibolehkan. Tak ada masalah. Maka boleh bagi sama rata. Itu disebutnya, illa ayyasha aw warasahu. Melainkan waris-waris itu setuju. Kalau waris setuju, tak ada masalah. Persetujuan itu kena waktu bila? Selepas kematian. Dia bukan masa hidup. Bukan bapak dia hidup,
Macam mana Mat? Setuju tak? Setuju abah. Takkan kata tak setuju. Satgi nak ada haka pula kan? Setuju abah. Macam mana Minah? Minah mestilah setuju. Sebab bahagian ni sikit. Dapat sama banyak kan? Contohlah. Dia bukan persetujuan itu dilakukan pada bapaknya hidup. Ataupun pewasiat itu hidup. Dia selepas kematian. Okay, itu cerita wasiat. Nanti kita cerita lain nanti ya. Panjang wasiat dia. Baik, yang keempat. Yang keempat, barulah kita sembang pasal pusaka. Ini baru masuk mukadimah tuan-tuan. Bismillah rahmatullah sekalian. Dah pukul apa dah? 8.22 dah. Baru mukadimah. Nak masuk pusaka. Maksudnya pusaka ni, bila kita cerita bab pusaka, ia berkaitan dengan ilmu faraid. Dia mesti berkaitan dengan ilmu faraid. Sebab tu, tak boleh padam. Ni whiteboard ke apa ni? Whiteboard kan? Dia kena tekan sikit. Okey. Bila kita cerita pusaka, ia berkaitan dengan ilmu faraid. Tuan-tuan, bismillah rahmatullah sekalian. Ilmu faraid adalah ilmu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Apa dalil dia? Dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Ada 3 ayat yang berkenaan tentang pembahagian. Tak maaf tuan-tuan, minum air sekejap. Saya sebenarnya, lidah saya ni ulcer tau. Baru elok sikit. Tu nak cakap sebab salah. Tekak pula pedih. Sebelum saya buat prosedur slip disc, cerita sikit lah. Saya jumpa doktor ENT. ENT dia dah pakar tekak mulut ni. Saya ada tonsil punya. Doktor cadang nak buat 25 ke berapa bulan. Saya kata, doktor, saya nak buat slip disc ni. Takkan nak terus buat tonsil, jam. Saya dah berangan. Kalau aku buat tonsil memang aku tak datang kuliah mana ni. Tuan-tuan, tu rasa saya macam sakit sikit, pedih sikit. Tu ada tonsil kan. Ada tonsil dengan ulcer. Rasa saya pun okey sikit. Tu rasa macam pedih sikit. Bismillah. Aku main dongak jadi cawan tak pasal. Tak apa tuan-tuan, boleh lah. Belasah lah. Bukan je saya minum air pun. Okey, baik. Apa tadi aku lupa dah. Okey, bab faraid. Bab faraid, Allah Ta'ala telah tetapkan dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, 176. Dia cerita yang kita tahu bab faraid ni tuan-tuan, lelaki 2, perempuan 1. Betul tak? Sedangkan dalam Al-Quran disebut ada 6 pecahan. 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. Itu disebut sebagai waris fardu. Pecahan waris fardu. Sebab apa Allah Ta'ala detailkan pecahan itu? Fitrah manusia disuka harta. Betul tak? Fitrah. Sebab itu Allah Ta'ala detailkan. Berbeza bab solat. Allah Ta'ala tak detailkan dalam Quran, tetapi dalam hadis Nabi. Cara nak sembahyang macam mana Nabi ajar. Itu dalam hadis. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala detailkan bab harta. Sebab fitrah orang suka harta. Jarang orang tak suka harta, tuan-tuan. Sebab tu orang kata, kita ni tertewas dengan 3 ta. Takhta. Apa dia? Kuasa lah. Pangkat dan sebagainya kan. Harta. Yang kita bincang ni. Kemudian, wanita. Pasal apa wanita, Ustaz? Tak ada lelaka ke? Tak kena lelaka. Lelaki lah kan. Saya mengajar kuliah muslimat dekat sana lah, kat Kelang. Bila muslimat dia tanya, Ustaz, pasal apa wanita bukan lelaka? Lelaki. Tak ada. Tak boleh. Dia tak kena. Sebab tu saya katakan fitrah. Isteri meninggal, suami kahwin kan. Fitrah. Jarang kalau suami meninggal, isteri kahwin. Jarang. Ada tu ada, tapi jarang. Tapi kalau isteri meninggal, suami nikah. Tu fitrah. Macam isteri saya. Isteri saya tak ada. Isteri saya duduk menginap ni. Dia tak larat duduk jam, sangkut jam dengan anak-anak. Kalau ada anak saya ni tuan-tuan, tak jadi kuliah tuan-tuan. Dia orang duduk maraton ni keliling ni. Okey. Tu fitrah. Macam isteri saya kadang tanya, bang, kalau saya meninggal nanti, abang menikah lagi tak? Saya kata, saya kena menikah. Kalau tidak, siapa nak jaga anak nanti? Kan? Kalau abang main kuliah, siapa nak jaga anak? Kan? Macam tadi saya duduk pergi Keduri lah. Kawan duduk jumpa kawan lama. Berapa orang anak ni? Saya anak 2 orang je baru kan, sepasang. Member tu, 2 orang lah. Dia dah 5 orang. Lepas tu, dia baru nak tanya, bergaduh ke kan? Belum sebut dia bergaduh, anak saya dah bergaduh dah. Tengok anak ustaz. Jangan main-main tu.
Laki perempuan dia bukan kira. Sepasang kan laki perempuan. Laki tak perempuan kan. Tu. Sebab tu, kata fitrahnya, dia ada 3. Sekarang saya sebutkan ni. Takhta, harta, wanita. Harta ni fitrah. Sebab itu Allah Ta'ala detailkan dalam Al-Quran berkenaan pembagian harta. Kan? Sebab manusia suka pada harta. Itu. Kemudian, bila kita mempelajari ilmu faraid, ilmu faraid ini dia merangkumi kepada tiga faktor, 3 konsep. Faraid ni, dia ada 3 konsep. Apa 3 konsep dia? Yang pertama, disebut sebagai faraid ini. Yang pertama, dia berkaitan dengan ilmu nasab. Ilmu nasab, kemudian ilmu fatwa, dan ketiga, ilmu kira-kira. Ilmu nasab ni apa tuan-tuan? Ilmu nasab ni keturunan. Sebab tu saya katakan tadi masa awal-awal, syarat nak bincang harta pusaka kena tengok nasab keturunan tu. Nak dapatkan keturunan ataupun keturunan itu terdiri pada mana? Perkahwinan. Perkahwinan tu macam mana? Sah tak sah? Tu saya katakan tadi. Perkahwinan tu kena kata berdaftar. Alah ustaz saya nikah kat Siam. Rukun semua lengkap. Hukum dia memang sah, tetapi nak membuktikan perkahwinan tu, kita tunjuk sijil Siam, belum tentu sah. Yang nak tentukan sah, hakim mahkamah syariah. Macam kita lah orang kata, orang Malaysia ke bukan? Aku orang Malaysia. Apa bukti? Aku Malaysia. Dia mesti kena tunjuk IC. Dia kena tunjuk my card, my kit dia kan. Tak boleh kata aku Malaysia. Walaupun kita cakap orang Negeri Sembilan. Saya orang Negeri Sembilan. Orang Malaysia. Orang Minang boleh cakap, orang Minang, orang Sumatera boleh cakap Minang. Ni orang Minang mana? Minang Sumatera ke apa? Apa nak membuktikan kita orang Malaysia? Register kita, IC kita. Macam tu juga bab perkahwinan, nasab. Nak buktikan kita ni, perkahwinan kita ada wujud tak? Ni, sijil nikah. Tuan-tuan, ni kes orang ni menikah dekat Siam tahun 91. Kemudian, baru tahun ni, baru tahun ni lah, dia punya ipar dia main jumpa saya. Dia minta tolong. Syekh, anak minta tolong, minta semakkan boleh tak? Sijil nikah ni sah ke tak sah? Tahun 91 punya. Rupanya dia ada sijil nikah. Sijil nikah dekat Selangor, sijil nikah kat Kedah. Jam. Saya tengok, main bagi nombor siri, saya minta salinan. Dia tunjuk salinan, ada 2 salinan. Saya minta kawan saya di Majlis Agong Islam Kedah dengan di Selangor lah. Semak, rupanya sijil dua-dua tu palsu, tuan-tuan. Tahun 91. Nampak? Balik ni cek balik sijil. Palsu ke tak? Laku, tuan-tuan. Kemudian nak cerita pula, dia cerita dengan saya, kakak ipar dia tu rupanya dah berpisah lama dah. Setahun ke 2 tahun. Saya tanya, berpisah tu dah buat di mahkamah syariah ke belum? Itu masalah je. Dia pisah macam tu je. Kesian dekat perempuan tu, tuan-tuan. Sama dia tergantung atau tidak, kesian. Naya ke dia lah. Kalau kata, lah nikah pun kat Siam tak berdaftar. Kemudian berpisah pula, pun tak berdaftar juga. Katalah mati. Macam mana nak bicara, tuan-tuan? Nak bicara pusaka. Nak kata status anak tu macam mana? Minta maaf, tuan-tuan, saya sebut kes Halim Osman. Kan tiba-tiba ada yang perempuan tu mengaku dia sebagai anak kan. Tapi anak dia binti kepada Abdullah. Dan saya dengar lah dia punya dia punya interview tu. Saya dengar. Dia kata apa? Dia tak kisah anak tu bin Abdullah ataupun bin dia. Maksudnya tak binti dia pun tak apa, binti Abdullah. Tak boleh sebenarnya. Kalau kata dia setuju dengan binti Abdullah, maksudnya apa? Anak itu sekadar anak biologi saja, dia bukan anak sah taraf. Faham tak? Dia bukan anak sah taraf. Maka kalau katalah Halim Osman tu meninggal dunia, anak tu tidak boleh mewasiat harta pusaka bapa dia. Maka sepatutnya Halim Osman tu dia kena bertanggungjawab lah. Katalah dia dah bercerai dengan isteri dia ke apa, walaupun dah lama, dia kena buat pengesahan perkahwinan dahulu, yang dulu punya cerita tu, yang dikahwin dekat Siam, dekat mahkamah syariah. Kalau perkahwinan tu hakim kata sah, maka anak itu sah dan boleh dibentikan kepada Halim. Walaupun dia tak nak tukar kepada binti Halim, tak ada masalah. Tapi isu dia nak mengesahkan nasab. Sebab tu kita belajar bab nasab. Faraid ni belajar bab nasab. Dia tak boleh ambil mudah-mudah. Tak apalah, tak payah binti kepada saya pun tak apa, binti tak boleh. Nak tentukan nasab.
Cerita dah bercerai apa tu kemudian. Yang penting perkahwinan awal tu sah ke tidak pernikahan awal tu. Nak tentukan siapa? Hakim. Sebab bila bab faraid, dia mengaji bab nasab. Keturunan. Yang kedua, belajar fatwa. Fatwa ni apa? Menentukan hak. Siapakah yang dapat hak? Contoh, adik-beradik boleh dapat hak tak? Boleh kan? Tetapi adik-beradik belum tentu juga dapat hak faraid. Sebab apa? Kalau contoh, laki dia mati, ada isteri, ada anak laki, anak perempuan, dan si mati ni adik-beradik. Adik-beradik boleh dapat tak? Tak boleh. Sebab apa? Dia ada anak laki yang mendindingkan adik-beradik si mati tu. Macam mana adik-beradik perempuan, adik-beradik si mati boleh dapat, Ustaz? Kalau si mati tak ada anak lelaki, waris lelaki yang mendindingkan adik-beradik, baru adik-beradik boleh dapat. Macam mana tu, Ustaz? Tak faham. Tahun depan kita belajar. Tak dah lah 8.32 ni. Saya pun nak balik cepat. Baik. Itu bab fatwa. Menentukan hak. Kemudian yang ketiga, berkenaan tentang kira-kira faraid. Kira-kira saya tak nak tunjuk. Malam ni tak nak tunjuk. Ustaz pergi pening. Orang yang tiap kuliah bulanan dengan saya pun duk pening. Haji faham tak? Tak faham, Ustaz. Dia kata, Ustaz tolong kira, saya tolong dengar lah. Sebab bab kira-kira faraid ni paling teknikal dan orang tu tak faham. Kalau nak belajar tu kena faham. Macam dululah, saya sebenarnya tuan-tuan, bidang saya bukan bidang mengajar faraid pun. Bidang saya lebih pada muamalat. Kewangan Islam, perbankan Islam. Tetapi bila dah masuk Baitul Mal, libat dengan bab perusahaan harta pusaka, nak tak nak saya kena belajar bab faraid. Saya jumpa tok guru saya, dia kata apa? Kalau nak faham, nak mudah faham bab faraid, nak ingat sampai bila kena mengajar. Sebab tu saya mengajar faraid. Saya seorang masjid, kalau jemput saya mengajar kuliah, saya tak mengajar bab lain, bab faraid ke? Ada orang minta, Ustaz, boleh mengajar bab fiqh sirah tak? Boleh tu boleh, tapi kita suruh jemput ustaz lain lah. Sebab saya nak fokus bab faraid je. Bab faraid ni, saya duk mengajar. Walaupun kata, Ustaz mengajar faraid je, tak mengajar kitab lain. Tak, bab faraid saya mengajar. Tetapi saya pergi kuliah tuan-tuan, tiap-tiap malam ada. Pening nak tolak. Saya bila nak tolak, dalam hadis Nabi disebut, ilmu akhir zaman nanti, yang pertama akan diangkat oleh Allah Ta'ala adalah ilmu faraid. Bila saya nak tolak, Haji, minta maaf lah Haji, saya rasa jauh sangat nak pulang alik ni. Ustaz kan ceramah kan, ilmu faraid akhir zaman. Siapa lagi nak ngajar? Jam. Tak boleh nak tolak. Ni kebetulan ni malam minggu saya boleh datang lah, kan. Tapi sekejap lagi jangan bulan depan tuan-tuan gunung modal tu. Tak lihat pun. Jam saya tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan, ada Majlis Islam Negeri 9, ada ustaz ngajar bab faraid, boleh jemput dia, kan. Kan depa merajuk nanti. Saya mai datang pun saya WhatsApp depa ni. Syekh, ana mai datang Negeri 9 ni. Langgar apa saya tak? Tak apa ustaz. Nampak. Ada ustaz-ustaz di sini ngajar boleh. Tapi memang sungguh saya mengajar bab faraid dia, tak mengajar bab lain. Sebab apa? Ni, ilmu faraid ni berkaitan tiga ni. Bila bab kira-kira, tak ramai ustaz nak mengajar. Tuan-tuan, percayalah. Ustaz-ustaz yang kuliah-kuliah bulanan tak ramai nak mengajar. Kadang-kadang bila ada persoalan bab faraid, kawan-kawan kita juga lah ni, gaya ustaz lah ni, dia WhatsApp dengan saya, Syekh minta tolong kira. Itu dia WhatsApp. Takkan tolong saya kot. Kalau jumpa lawyer tuan-tuan, lawyer kalau kira faraid, dia ada satu lapis, dua lapis tau. Satu lapis ni contoh. Contoh. Katalah si mati ni, mana aku nak contoh ni? Okey sini. Dia ada isteri, katalah si mati ada isteri, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Itu satu lapis lah. Ataupun macam ni lah. Mana contohnya? Bagi sini lah. Padam sini sikit. Okey ni nak habis lah ni. Nak habis tau. Nanti saya buka soalan sikit. Contoh si mati ada isteri, anak lelaki, anak perempuan. Isteri dapat berapa? 1/8. Anak perempuan dengan anak lelaki disebut baki daripada ni. So, anak lelaki 2, anak perempuan 1. Sini 3. Macam mana nak selesaikan asal masalah kiraan faraid ni? 3 ni darat dengan 8, 24. 3 darat 1, 3. 7 darat 2, 14. Sini 7. Maksudnya, kalau si mati dalam akaun simpanan ada 24,000, isteri si mati dapat 3,000, anak lelaki seorang ni dapat 14,000, anak perempuan dapat 7,000. Macam mana ustaz boleh kira macam ni? Jangan tanya sekarang tuan-tuan, bulan depan, tahun depan. Ni saja nak tunjuk. Kalau kata lawyer kira macam ni, lepas tu lawyer tunjuk kaedah kiraan sebab apa berlaku ni, waris apa-apa. Lawyer charge berapa tuan-tuan? 300.
Syekh, minta tolong Syekh. Kita kira. Ni bila nak kena tarik, satgi lah, bila-bila lah. Tu tak adalah contoh tuan-tuan melawak. Saya pernah kira ada 3 lapis kiraan. Kawan ni dia lawyer. Dia minta tolong. Sebab dia tak pernah kes uruskan pusaka. Bila ada kes pusaka ni, dia minta tolong. Saya duk kira-kira 3 layer, 3 lapis. 3 lapis masuk dia kematian 3 lapis. Lepas tu kita cakap, tak, sebab saya tahu dia cas tu, saya tanya dengan kawan saya ni yang lawyer tu. Syekh, entah cas macam mana satu lapis ni? Kalau kiraan Farad ni kira macam mana? Satu lapis 300. 3 lapis 900. 900 Habis aku dapat apa? Dapat pahala sudah. Sedap betul. Dapat pahala sudah. Itulah contoh tuan-tuan. Contoh. Sebab tu dalam bab ilmu faraid ni, dia berkaitan dengan 3 ni. Nasab, fatwa, kira-kira. Baik, ada soalan tak tuan-tuan? Sebelum kita nak habis ni. Ya. Beli barang kemas. Anak ada tak? Berapa orang? Berapa lelaki, berapa perempuan? 3 perempuan, 1 lelaki. 4 orang lah. Biar betul kak. Anak pun tak tahu pun. Okey, dengar sini. Kalau kata contoh kita ada barang kemas kan. Kita ada anak 3 perempuan, 1 lelaki. Betul? Mak ayah ada lagi tak? Mak ayah kita ada lagi tak? Tak ada. Maka waris faraid kita 3 anak perempuan, 1 lelaki. Anak lelaki ni boleh dapat harta kemas tak? Barang kemas tak? Boleh. Tapi bukan anak lelaki tu pakai. Dia nilaikan. Barang kemas tu, mahal sekarang tu. Dia kena nilaikan. Siapa cakap? Ustaz lain lah, nampak? Nak laga saya dengan ustaz lain kot? Jangan. Ini ada rakaman ni. Tak ada. Dia bukan masalah ustaz lain ke tak ustaz lain. Dalam kaedah kiraan, dalam kaedah hukum, walaupun barang mah perempuan, barang pakaian, rantai ke, dan kita meninggal dunia, dia tetap harta pusaka. Harta pusaka ni apa? Harta yang ditinggalkan oleh si mati ketika hayatnya, ketika hidupnya, dia memiliki, dia dapat, maka itulah harta pusaka. Maknanya apa yang kita pakai, rantai ke apa, kita meninggal, itu jadi harta pusaka. Contohnya, macam bini dia tu banyak bang kemas, laki dia mati. Bang kemas tu dapat lelaki kan kena faraid juga. Kalau bini mati, suami dah mati dulu kan? Mati suami tu. Suami hidup dapat lah. Dapat juga. Ya. Akak jangan buat Akak jangan buat fatwa sini. Tak apalah, tanya tu bagus lah kan. Betul lah. Dah. Dapat. Contoh lah. Isteri meninggal dulu, suami hidup. Isteri ada barang kemas. Suami dapat juga harta pusaka daripada barang kemas. Bukan mestinya dia pakai barang kemas tu. Tak. Nilaian ni tu. Dia kena nilaikan berapa barang kemas tu. Contohlah anak perempuan nak pakai kan. Anak perempuan tu dia kena bayar kepada bapak dia berapa nilaian tersebut. Tapi kalau bapak dia kata, tak apalah, hang ambil je lah. Tak ada masalah lah. Tu bapak dia melepaskan hak disebut sebagai takharus. Tu takharus benda pula tu. Nanti kita belajar lain lah. Boleh kot? Ada soalan lain tak? Boleh kot ya? Kalau tak boleh, tengok YouTube saya. Ataupun tengok dalam Facebook Majlis Islam Selangor. Kita ada buat program, kita ada buat kuliah live dekat situ. Ada, boleh. Kita lebih pada soal jawab. Ataupun boleh cari tuan-tuan, sekarang ni mudah je. Tapi lebih kurang gitulah perbincangan kita berkenaan tentang pusaka pada malam ini. Semoga apa perkongsian saya pada malam ni, ada apa-apa lagi tanya lah. Ayah-ayah anda semua ada nak tanya? Silakan Tuan Haji. Kalau kita ada hutang dengan seseorang kan, katakanlah 10,000 kita ada hutang. Orang yang kita berhutang tu dia meninggal. Jadi sekarang kita nak pulangkan wang tu, nak pulangkan kepada isteri ke kepada anak dia. Dia sebenarnya, kalau kata orang yang kita pinjam tu dah meninggal, kita bagi kepada waris-waris dia. Tak kisah nak bagi pada isteri ke, nak bagi kepada anak-anak dia. Cuma dia sendiri buat lah, bukan tanggungjawab kita dah. Kita kata, ini saya pernah berhutang dengan si mati, ni duit hutang. Dan isteri dan anak-anak kena tahu, duit hutang tersebut yang dia orang dapat adalah harta pusaka. So, dia orang kena agih secara faraid. Dia tetap jadi harta pusaka. Itu urusan dia, bukan urusan kita dah. Pulang aja. Kalau urusan kita agihkan, baik kita charge konsultan sekali je. Nak kira faraid itu bukan senang. Kan? Kita bagi je, pandai-pandai waris lah. Jadi, urusan kita berhutang dengan si mati selesai.
Macam tu juga kalau kita berhutang dengan orang bukan Islam. Walaupun dia bukan Islam, dia dah mati dah. Lencai ni mati kan. Lencai ni dah mati, dah pergi memorial apa semua. Hutang kita dengan dia tetap hutang. Dan kita kena pulangkan kepada siapa? Waris-waris dia lah. Ikutlah waris-waris nak bagi faraid ke apa kan. Itu bukan kerja kita lah. Sebab tapi kita hutang dengan dia. Bila dia dah mati, kita hutang waris dia. Kita kena bagi pada waris dia. Sebab hutang ni kena jaga sungguh-sungguh. Tuan-tuan. Boleh buat lah? Oh ya? Dia tak kahwin. Dia ada balance hutang yang dengan mak dia, dengan bank. Oh, tapi harta pusaka tu semua dah bagi dah. Tak habis juga, ada hutang lagi. Siapakah yang bertanggungjawab? Dia yang bertanggungjawab tu adalah individu. Dia tidak terletak kepada waris itu sendiri. Tetapi kalau hutang tu, contohlah hutang bank tu, katalah melibatkan rumah, contoh kan, hutang rumah kan, dia habis dah bayar pampasan, ada lagi hutang. Kalau katalah isteri dia bayar, maka dia bayar itu merupakan hak dia sebenarnya. Dia bukan jadi hutang kepada, dia bukan termasuk dalam bab faraid lah. Itu bab teknikal tu kena bincang lagi detail. Tapi kalau bab hutang si mati ni, dia sebenarnya waris-waris tidak menjadi bebanan untuk membayar hutang. Sebab hutang tu kena bayar guna harta pusaka si mati. Kalau harta pusakanya habis bayar, nak bayar guna siapa lagi? Tak perlulah. Walaupun isterinya jutawan, isteri tak perlu bayar pun tak apa. Tetapi oleh kerana isterinya nak berlaku ihsan untuk suami dia bayar juga, tak ada masalah. Itu maknanya ihsan isteri kepada suami. Sebab tu bab hutang ni kena clear. Kan? Saya ceramah dekat agensi kerajaan kadang-kadang kan. Saya tanya agensi kerajaan dengan staf agensi swasta. Saya pernah tanya, pernah tak dengar pasal hibah takaful? Kan? Ejen-ejen hibah takaful disebut apa? Tuan-tuan buatlah hibah takaful, nanti boleh bayar hutang. Itu tak berapa tepat sebenarnya. Bila sebut pasal hibah, contohlah, suami, isteri bekerja. Dia nak buat hibah pada isteri. Nanti dengan harapan supaya isteri membayar hutang dia nanti masa dia mati. Sebenarnya, hibah takaful itu adalah manfaat kematian. Manfaat kematian bila dapat kepada isteri, terpulang kepada isteri nak bayar ataupun tidak. Kalau kata nak suruh isteri bayar hutang kita, kita buat wasiat saja, bukan hibah. Dia kena faham. Manfaat lain tau. Macam contohlah, manfaat kematian ni macam mana konsep dia? Konsep dia contoh. Tuan-tuan ada khairat kematian kan? Tiap-tiap tahun bayar berapa ringgit? RM50 contoh. Dapat tak duit khairat kematian tu masa kita hidup? Tak dapat. Waktu bila dapat? Waktu mati. Dapat pada siapa? Waris-waris kita. Maka itu manfaat kematian. Konsep dia sama juga pasal hibah takaful. Kalau kita pesan kat isteri kita, nanti kalau dapat manfaat kematian ataupun khairat kematian, tolong bayar hutang abang. Lepas tu dapat pada isteri. Isteri nak bayar tak? Kau dah. Tak payahlah. Saya nak pakai duit ni nak beli barang badan dapur. Boleh tak? Boleh. Sebab itu adalah hak isteri. Dia bukan jatuh kepada harta pusaka si mati lah. Sebab bayar hutang ni harta pusaka si mati saja. Jelas Boleh? Cukup dah sekadar itu saja dah. Cukup tuan-tuan. 8.45. Kalau macam mak ayah kat suami isteri tu, macam baik kamu pakai isteri dulu mati? Okey. kita dah anak lagi. Suami isteri pun tak ada adik-beradik lah. Okey. Maknanya dia single parent lah ni. Memang tak ada siapa waris lah. Okey. Mak ayah diorang berdua je lah. Okey. Ada adik-beradik yang dah Okey. Duit si mati tu pergi mana? Oh, soalan payah nak jawab ni. Bagus juga soalan ni. Contohlah balik kampung, suami isteri. Balik-balik insiden, dua-dua mati serentak. Dia tak ada waris. Adik-beradik tak ada. Ni cerita adik-beradik tak ada, anak tak ada dan sebagainya. Tuan-tuan, harta pusaka ni pergi mana tuan-tuan? Baitul Mal. Untung Baitul Mal Negeri Sembilan. Contoh. Tak, sebenarnya dalam hadis Nabi ada sebut, bila mana berlaku kematian yang tiada waris, harta tu naklah diserah kepada aku. Aku adalah mewakili waris tu. Adalah hadis tu banyak. Disebut. Itu konsep Baitul Mal. Macam tu juga kalau kata dia ada waris tetapi waris tidak menghabisi. Contoh, dia ada anak perempuan seorang aja. Dia tak ada waris lain. Anak perempuan akan dapat berapa bahagian? 1/2 saja. Setengah lagi dapat pada Baitul Mal. Ya.
Jangan marah Baitul Mal. Ini nak merampas harta kekuatan. Tak. Ini hukum. Dia ada hikmah. Sebab apa berlaku? Nak tahu sebab apa berlaku? Tahun depan kita sambung, tuan-tuan. Saya rasa cukuplah sekadar itu saja, tuan-tuan. Lama dah ni. Kan? Nanti lagi, malah hari ni ada tahliah arwah ni ustaz ni. Baik, saya rasa cukuplah sekadar itu saja. Mohon maaf di atas kekurangan pada malam ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.